Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar semua? Dah lama dah saya tak buat video. Ini adalah video pertama saya di tahun 2021. Lama sangat dah tak buat video, so rasa awkward sikit. Okay, so video kali ni saya akan berkongsi mengenai cara nak diet lah bila kita ada masalah kencing manis waktu mengandung ataupun gestational diabetes mellitus GDM lah. Okay, sebabnya ramai yang tanya, ramai yang DM macam mana nak makan. Sebab kadang-kadang kita takut sangat nak makan sebab pergi check BSP, gula asyik tinggi, so kita takut nak makan, so lala tak makan, so kita jadi penat. Okay, so untuk orang yang GDM ni ataupun kencing manis waktu mengandung ni, okay, biasanya kita akan secara umumnya lah, ini penerangan secara umum je lah. Kalau nak lebih detail lagi, elok sekiranya boleh pergi jumpa dietitian lah dekat hospital ataupun mana-mana KK yang ada dietitian. Okay, so secara umumnya untuk orang yang ada masalah GDM ni, kita kena jaga dua benda lah. Okey, yang pertama kita punya waktu makan. Yang kedua ialah kita punya kuantiti makanan dari sumber karbohidrat. Okey. Untuk waktu makan ni terbahagi kepada dua. Okey, waktu makan utama dan waktu makan sampingan. Alright. Untuk waktu makan utama ni ialah sarapan, lunch and dinner. Sarapan, makan tengah hari, makan malam. 3 kali waktu makan ni wajib makan, tak boleh skip. Kena makan. Okey, kena makan, dan kalau boleh setiap hari tu waktu makan itu lebih kurang je. Tak orang kata tak jauh sangat beza dia. Contoh hari ni makan pukul 8, esok pun dalam pukul 8, 8.30 macam tu. Paling lewat pun 8.30 macam tu lah. And then waktu makan tengah hari pukul 12 sampai pukul 2, yang ni yang paling ideal. And then makan malam pukul 6 sampai pukul 8 malam. Okay, 8 paling lewat untuk makan malam. Okay, so 3 kali waktu makan ni kena makan, tak boleh skip. Okay, dan setiap kali makan, waktu makan utama ni kena makan hidangan yang lengkap. Okay, macam mana hidangan yang lengkap? Kena ada karbohidrat ataupun nasi lah. Biasanya kita makan nasi. Kena ada protein, itu lauk lah, tak kira ikan, ayam, udang, telur, tak kisah. And then kena ada sayur. Ini bila ada 3 komponen ni kita panggil hidangan yang lengkap lah. Okay, so sayur ni sangat penting sebab sayur ni ada serat. Okay, serat ni akan buatkan kita rasa kenyang cepat, kenyang lama. Di samping dia bantu untuk mengawal proses penyerapan gula ke dalam salur darah tu dengan lebih stabil. Alright, okay. Okay, jadinya untuk 3 kali waktu makan ni kena makan, tak boleh skip. Kemudian dibantu oleh 3 kali waktu makan sampingan lah. Minum pagi dalam pukul 10 pagi macam tu, minum petang dalam pukul 4 macam tu, dan minum malam sebelum pukul 10. Okey, fungsi untuk kita ada waktu makan sampingan ni ataupun snacking time, sebab satu, kita nak kawal punya nafsu makan. Okey, yang kedua, kita nak kawal paras gula untuk sepanjang hari lah. Okey, untuk waktu makan sampingan ni biasanya kita makan benda yang simple-simple lah, macam buah ke, biskut ke, roti ke, kuih ke, tapi dalam portion yang disarankan. Okey, tak boleh ambil secara berlebihan. Okey, kenapa? Okey, bila kita ambil secara berlebihan, biasanya kalau kita ambil roti ke, buah ke, kan itu adalah makanan dari sumber karbohidrat. So bila kita ambil secara berlebihan, dia secara langsung akan meningkatkan kita punya paras gula dalam darah lah. Sebab tu bila nak makan kena tahu kuantiti. Bila dah tahu waktu makan, okay, 3 kali waktu makan utama, sarapan, makan tengah hari, makan malam, dan dibantu oleh 3 kali waktu makan sampingan, minum pagi, minum petang dengan minum malam. Kemudian kita kena tahu berapa banyak nak makan. Okay, so untuk kuantiti makanan ni, untuk sumber makanan dari karbohidrat ni, karbohidrat tu sendiri dia bukan nasi atau roti je. Okey, karbohidrat ni dia ada 6 kategori. Okey, 6 kategori. Yang pertama kita punya kategori bijirin lah. Okey, bijirin ni biasanya makanan ruji kita. Okey, biasanya macam nasi, mihun, kuih tiaw, laksa, pasta, spaghetti, semua-semua tu lah. Roti, biskut, makanan yang biasa kita makan setiap hari. Okey, yang kedua ialah sayuran dari jenis ubi-ubian. Contohnya ubi keledek, ubi kentang, tak kira lah ubi apa, semua jenis ubi tu adalah karbohidrat. Termasuk juga labu, jagung dan juga sengkuang. So ini juga merupakan makanan dari sumber karbohidrat. Okey, yang ketiga ialah kekacang. Okey, kacang ni macam kacang merah, kacang hijau, kacang dal, kacang panggang. Dan kalau dalam bahasa Inggeris dia legumes.
Okey, sebab dalam bahasa Melayu ni semua adalah kekacang. Kalau kacang tanah pun kekacang, okey. Kalau dalam bahasa Inggeris dia legumes. Kalau kekacang macam kacang tanah tu dia nuts. Okey, so legumes lah. Kekacang macam kacang hijau, kacang merah tadilah macam saya sebut tadi. Okey, yang keempat ialah buah-buahan. Okey, semua jenis buah-buahan adalah sumber karbohidrat. Tak kira dia rasa masam ke, manis ke, dia adalah sumber karbohidrat sebab dia ada gula semula jadi. Okey, cumanya kita kena tahu kalau nak makan berapa banyak boleh makan. Macam mana nak makan dia, berapa kali sehari kena makan. Itu yang penting. Okey, bukan kata tak boleh makan. Contohnya biasanya orang akan cakap yang tak boleh makan pisang, nanti gula naik tinggi. Sebab apa? Sebab kuantiti yang diambil tu berlebihan. Kalau kena dengan kuantiti yang kita sarankan, insya-Allah paras gula kita akan sentiasa terjaga. Okey. Okey, yang kelima ialah sumber tenusu lah ataupun dairy product, susu tepung ke, susu ready to drink ke, ataupun produk yang berasaskan susu macam yogurt ke. Ini juga merupakan sumber karbohidrat. Dan last sekali ialah gula dan madu. Okey, semua 6 jenis makanan ni adalah sumber karbohidrat. Okey, so bila kita nak makan, kita kena tahu berapa banyak nak ambil supaya kita punya paras gula dalam darah tu terjaga. Okey. Jadi, untuk waktu makan utama tadi iaitu sarapan, tengah hari dengan malam, dia punya portion untuk karbohidrat ni adalah 2 hingga 3 hidangan. Okey, macam mana 2 hingga 3 hidangan tu? Contoh macam kalau makan nasi, minimum dia 2 sendok, maksimum dia 3 sendok. Okey? So, biasanya bila saya kata, "Oi, 2-3 sendok banyak tu puan." Banyak juga boleh makan. Okey, sebab biasanya kita imagine sendok yang biasa kita cedok dekat rumah, yang mana nasi dekat atas sendok tu macam tinggi-tinggi, berbukit, gebu-gebas macam tu kan. Tak, sebenarnya 2 hingga 3 sendok maksud saya kat sini ialah 2 hingga 3 sendok rata. Macam mana? Okey, contoh ni sendok kan. Okey, bila kita cedok nasi tu, so nasi dekat atas sendok ni dia flat macam tu dia. Rata je. Itu adalah 1 sendok. So 3 sendok rata. Maknanya tak lebih daripada 3 sendok rata lah. Okey, so 3 sendok rata sebenarnya tak banyak sebab 1 sendok ni lebih kurang dalam 3 sudu makan sahaja. Kalau rata lah, bukan kata sendok yang kita cedok masa dekat rumah yang macam tinggi-tinggi, menggunung, padat, gebu tu kan. Tu dah lebih lah. Maksud saya 3 sendok kat sini ialah 3 sendok rata lah cedok. 1 paras, 1 sendok rata cedok lagi, ratakan 2 sendok, so cedok lagi 3 sendok. Okey, itu maksud saya 3 sendok lah, 3 sendok paras ataupun 3 sendok rata. Okey, biasanya bila kita dah kurangkan nasi, portion nasi yang dari kebiasaan yang kita makan, kita akan rasa tak kenyang. Sebab itulah tadi saya cakap, setiap kali waktu makan utama tu, sarapan, tengah hari, malam, kita kena makan hidangan yang lengkap supaya kita rasa kenyang. Okey, so bila rasa tak kenyang, jangan tambah nasi. Okey, lebihkan kepada protein dan juga sayur lah, terutamanya sayur-sayuran. Alright. Okey, sebab sayur ni akan bantu kita rasa kenyang. Alright. And then contohlah saya cakap tadi yang antara sumber karbohidrat yang lain contohnya dari ubi-ubian lah. Kita punya sayur labu. Okey, contoh kalau nak makan tengah hari, kita nak makan nasi dengan sayur labu. Okey, macam mana nak buat? Sebab dua-dua tu adalah sumber karbohidrat. So, macam saya cakap tadi, yang kita punya saranan maksimum adalah 3 hidangan karbohidrat. Okey, kalau nak makan labu, kurangkan nasi tu kepada 2 sendok saja. So kita ada satu lagi lebihan kita punya hidangan kan, sebab 2 sendok nasi baru 2 hidangan. So kita punya saranan 3 hidangan. Maksudnya 2 sendok nasi, okey, boleh ambil labu 1 cawan. Cawan macam cawan teh yang kita guna tu. Okey. Okey, dekat dalam video ni nanti insya-Allah saya akan selitkan sekali senarai makanan dari sumber karbohidrat untuk setiap satu hidangan. Maknanya kalau tengok list tu semua adalah dalam satu hidangan. So kalau nak ambil 3 hidangan, just darabkanlah dia punya portion tu dengan 3. Okay, contoh nasi, satu hidangan nasi 1 sendok. Okay, kalau satu hidangan mihun berapa sendok. So kalau nak ambil mihun tu 3 hidangan, berapa sendok kena ambil, macam tu. Okay, itu adalah untuk makan utama lah. Okay, untuk waktu makan sampingan,
Okey, iaitu minum pagi dalam pukul 10 pagi macam tu, minum petang dalam pukul 4 petang macam tu, dan minum malam paling lewat pukul 10 malam. Okey, so untuk waktu makan sampingan ni ataupun snacking time, kita punya saranan hanya satu hidangan karbohidrat sahaja. Okey, satu hidangan ni contohnya macam roti ke sekeping, biskut ke 3 keping, buah apple ke sebiji, susu ke segelas, macam tu. Okey. So kita punya snacking time ni kita tak makan banyak lah. Kita just sekadar makan untuk alas perut supaya bila dah sampai kita punya masa untuk makan utama tu, kita tak lapar sangat, so that kita boleh kawal kita punya nafsu makan. Okay, contohlah kalau tak ada snacking time. Okay, contoh kita makan breakfast pukul 8 and then pukul 2 ataupun pukul 1 baru nak lunch kan. So dia punya jarak waktu kita antara breakfast dengan lunch tu jauh. So kemungkinan dah sampai waktu lunch tu kita dah lapar sangat. So bila kita lapar sangat, kadang-kadang kita tak boleh nak kawal kita punya nafsu makan tu, so kita akan terlebih ambil. Okay, itu fungsinya snacking time tadi ataupun waktu makan sampingan tadi. Okay, kita breakfast pukul 8, pukul 10 kita contohnya makan apple sebiji, so untuk alas perut. So pukul 1 atau pukul 12, 1, 2 macam tu, bila dah sampai lunch time atau waktu makan tengah hari, kita tak rasa lapar sangat, so kita boleh still lagi waras dan kita boleh kawal kita punya pengambilan makanan tu. Okay, terutamanya karbohidrat. Alright, itu fungsi snacking time. Okay, so maknanya untuk GDM ni hanya kena jaga dua benda lah. Okay, satu waktu makan, satu lagi portion makanan. Okay, so untuk buah-buahan tadi, okay, buah-buahan ni semua buah boleh makan. Pisang boleh makan, durian boleh makan, dengan syarat makan dalam kuantiti yang betul. Okay, untuk buah-buahan ni dia punya saranan sehari adalah 2 hidangan. Okay, contohlah kalau kita makan apple, 1 hidangan apple bersama dengan 1 biji. Jadinya satu hari tu kita boleh ambil dalam 2 biji apple. Tapi 2 biji ni tak boleh ambil sekaligus. Kena ambil dalam waktu yang berbeza. Contoh, 1 pagi ke, 1 tengah hari ke, 1 minum pagi, 1 minum petang ke, tak kisah bila-bila, janji jangan ambil 2 biji sekaligus. Okay, sama juga macam contoh buah pisang. Pisang saranan dia sekali makan hanya 1 kecil. Kecil tu bermaksud lebih kurang dalam 1 biji saiz pisang emas, lebih kurang macam tu lah, lebih kurang macam tu. Pisang emas kan kecil je. So jadinya kalau contohnya biasalah kita beli pisang kat mall, pisang berangan ke, pisang Cavendish tu ke, kan dia saiz besar. So maknanya bila kita makan sebiji sekali makan, so dia punya kuantiti tu dah melebihi apa yang kita sarankan. Sebab tu bila kita makan, kita punya paras gula naik tinggi. Bukan sebab pisang tu tak boleh dimakan, tapi sebab kita makan dalam kuantiti yang berlebihan. So kalaulah kita ambil pisang tu, contoh 1 pisang emas, insyaAllah kita punya paras gula tak naik tinggi lah. Sama juga macam durian, sekali makan 2 ulas sahaja, bukan 2 biji, 2 ulas. So kalaulah kita ni boleh janji dengan diri sendiri, lepas 2 ulas, okay, dah berhenti, insyaAllah kita punya paras gula terjagalah. Tapi saya tak pernah jumpa orang yang boleh makan durian 2 ulas je, sekurang-kurangnya 2 biji, betul? So kalau kita boleh kontrol, makanlah. Tapi kalau rasa tak boleh kontrol, cuba elakkan dulu. Okay, so senarai buah-buahan ni nanti boleh refer dekat senarai yang saya akan kepilkan sekali dekat video ni. So hopefully video yang ringkas ni boleh sedikit memberi idea lah macam mana nak jaga makan bila kita ada GDM. And ini adalah video secara umum lah. Kalau nak lagi best, boleh jumpa dietitian di hospital ataupun KK yang berdekatan dengan anda. Tapi sekarang saya rasa semua kena buat appointment dulu lah, sebab keadaan kita sekarang kan. Okay, so itu saja perkongsian untuk kali ni. Hopefully ia membantulah puan-puan yang sedang mengalami masalah GDM ni. And hopefully boleh nanti bila dah tengok video ni, sedikit sebanyak boleh membantu perempuan kawal perempuan punya diet, supaya perempuan punya bacaan gula tu cantik. Okay, so itu saja. Sekian, terima kasih. Sehingga kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.